Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada pagi ini, insya-Allah sebagaimana yang dirancangkan, kita akan membuat pembentangan slide, iaitu yang pertama dari dua pembentangan, ya. Insya-Allah besok adalah pembentangan yang kedua dengan tajuk yang sama, tajuk yang seingat saya pertama kali lah saya bentangkan. Tajuk, isi itu dah biasa bentangkan, ya. Tajuknya memperbetulkan salah faham berkaitan Wahabi, ya. Saya percaya ramai daripada kita biasa dengar perkataan Wahabi dan mungkin biasa menghadapi soalan di dalam Facebook atau di dalam WhatsApp, Wahabi itu apa? Kadang-kadang kita berhadapan dengan soalan macam tu, Wahabi itu apa, dia tanya. Dan ada juga yang mengatakan asalkan berbeza pandangan sahaja dilabelkan Wahabi, ada juga. Dan ada juga yang mengatakan Wahabi ini sebenarnya tak ada, momok, benda yang dimomokkan sahaja. Sebenarnya dalam dunia realiti tidak ada. Jadi ada pelbagai salah faham berkaitan dengan isu Wahabi, yang mana niat kita membentangkan ini untuk meleraikan salah faham ini supaya kita dapat melihat isu Wahabi ini berdasarkan fakta-fakta dan data-data secara ilmiah. Wahabi ini apa masalah sebenarnya? Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu memahami beberapa fakta dan menghadami beberapa data. Yang pertama, apakah makna Wahabi? Yang kedua, apakah ciri-ciri Wahabi? Dan yang ketiga dan penting sekali, adakah ciri-ciri ini sesuai dengan ajaran Islam ahli sunnati wal jamaah? Kerana kalau sesuai, perlu kita pegang, dan sebaliknya sekiranya tidak sesuai, kita terpaksa ketepikan. Baik, antara salah faham, iaitu salah faham yang pertama, ada sebahagian umat Islam memahami istilah Wahabi ini dengan kefahaman yang singkat dan tidak tepat. Mereka menyangkakan yang dikatakan Wahabi ini masalah khilafiyah semata-mata, masalah far'iyah, benda-benda furuk, benda-benda cabang semata-mata, sehingga ada sebahagian yang membayangkan bahawa yang tidak membaca kunut itu Wahabi. Siapa yang tidak membaca kunut subuh tu, tu tandanya Wahabi. Sedangkan umat Islam ahli sunnati wal jamaah yang dari segi fiqhnya bermazhab Hanafi ataupun bermazhab Hambali, mereka ini juga tidak membaca kunut subuh, ya, kerana dalam mazhab mereka tidak sunat, dan mereka ini bukan Wahabi. Oh, jadi kalau begitu Ustaz, tak ada kena-mengena lah kunut subuh dengan Wahabi. Ada.
Tapi bukanlah kerana semata-mata dia tidak membaca kunut subuh lalu kita anggap dia ni berfahaman Wahabi, tak tepat. Ya. Habis apa kaitan Wahabi dengan kunut subuh? Wahabi ni bukan isu kunut subuh sebenarnya. Isunya mereka suka mencari pertikaian, perbezaan lalu diperbesarkan. Itu isu utama dia. Jadi di Malaysia yang mana kita ni bermazhab Syafi'i, secara rata-ratanya ramai-ramainya bermazhab Syafi'i, yang mana kita tahu dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan membaca kunut subuh itu hukumnya sunat, mendapat pahala, bahkan sunat ab'ad, ya, yang mana kalau kita lupa atau tinggalkan sunat kita itu gantikan dengan sujud sahwi. Lalu mereka membid'ahkan. Mereka mengatakan siapa yang membaca kunut subuh tak ikut sunnah Nabi telah buat satu bid'ah yang sayyi'ah, dalalah. Sehingga kan saya pernah terbaca di dalam Facebook seseorang, dia mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, akhirnya saya berjaya juga meninggalkan kunut subuh. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita ingatkan dia berjaya meninggalkan isyak ukuk ke, boleh tahan juga. Apatah lagi meninggalkan bermusuh-musuhan sesama umat Islam dan sebagainya, baguslah. Ini berjaya meninggalkan kunut subuh, sedangkan itu adalah perkara sunat di dalam mazhab kita. Di India, ini maklumat yang saya dapat daripada kawan-kawan yang belajar di India, sebaliknya golongan ini, golongan Wahabi ini, mereka di mana di India kita tahu rata-rata umat Islam bermazhab Hanafi tidak membaca kunut subuh, mereka memainkan isu iaitulah sunnah Nabi adalah membaca kunut. Maka sesiapa yang tidak baca kunut, dia telah meninggalkan sunnah Nabi SAW, jadi bergaduh di sana. Jadi isunya bukan kunut. Bukanlah makna kata Wahabi ni dia mesti berpegang kunut subuh tu tak sunat. Dia tengok tempat, di mana tempat sesuai dia katakan kunut itu sunat, dia katakan sunat, jadi bergaduh di sana. Dan bila sesuai mereka nak mengatakan tidak sunat, mereka mengatakan yang mengatakan sunat itu mengamalkan bid'ah yang sesat. Ini beza dia. Semata-mata tidak membaca kunut subuh tidak menjadikan orang itu Wahabi, tetapi sampai membid'ah, sesatkan orang yang membaca kunut subuh, itu salah satu tanda orang itu telah terkena virus Wahabi. Baik. Kemudian salah faham yang kedua, ada pula sebahagian umat Islam yang mendakwa Wahabi adalah orang-orang Islam yang tidak mahu melakukan kenduri arwah. Mak dia mati pun tak ada buat kenduri arwah, Wahabi betul dia ni, misalnya. Jadi ini juga tidak tepat, kerana tidak ada di kalangan ulama-ulama Islam yang mewajibkan kenduri arwah dan mereka bukan Wahabi. Ya, tak ada yang katakan kenduri arwah tu selepas kematian buat kenduri itu wajib, tidak ada. Jadi kalau ditinggalkan pun tak ada masalah, bukan benda yang wajib. Bahkan ada di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri yang menghukum makruh dengan sebab dan keadaan tertentu. Misalnya kalaulah kenduri itu diadakan dengan tujuan untuk membesarkan urusan kematian, maka itu bid'ah yang makruhah, satu bid'ah yang dibenci. Maksudnya kalau kita tinggalkan itu lebih baik. Dan ada kalanya sebahagian daripada jenis-jenis kenduri arwah ini dihukum haram oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri. Umpamanya yang melibatkan aktiviti yang haram, seperti menggunakan harta anak yatim untuk membuat kenduri arwah tu hukumnya haram. Kenapa isunya harta anak yatim? Sebab yang dikatakan anak yatim ni yang belum balik. Ada orang kita tak faham, umur dah 40 lebih dah, kesian kat saya ustaz, anak yatim. Yalah, anak yatim, mungkin ayah dia nama yatim. Yang anak yatim ni yang belum balik. Jadi yang belum balik, redha dia untuk harta dia digunakan begitu sahaja tidak sah. Ya, dia kata tak apalah pak cik, ambillah harta saya ni buat kenduri arwah untuk mak saya. Itu redha dia tu tidak terpakai. Maka kalau kita ambil harta dia, itu kita menggunakan harta dia secara haram, maka yang diambil daripada harta yang haram itu aktivitinya juga haram. Cuma masalah dengan Wahabi ni, dia pukul rata. Sebab bagi dia benda ni tidak ada di zaman Nabi SAW. InsyaAllah besok kita akan terangkan isu ini. Lalu dia menganggap setiap perkara yang tidak ada di zaman Nabi SAW yang berbentuk ibadah itu haram.
Dia sudah tidak perincikan lagi adakah apa tujuannya untuk sedekah kepada orang ramai, iaitu tidak haram. Kerana sedekah bagi pihak si mati, ijma' ulama', tidak ada khilaf di kalangan ulama', kalau kita bersedekah dengan niat ini bagi pihak si mati, jadi bagi pihak si mati, tidak ada khilaf. Jadi kalau orang yang buat kenduri faham, orang yang hadir kenduri faham, ini satu kebaikan ya. Zaman sekarang pun dia sudah ubah sedikit, sebahagian tu mereka tidak lagi buat majlis di rumah mereka, mereka minta pihak masjid atau surau buat dan mereka sedekahkan makanan pun. Itu satu perkara yang termasuk dalam suruhan yang umum, iaitu bersedekah ataupun memberi makan. Tapi semata-mata tidak buat kenduri arwah tidak menjadikan orang itu Wahabi. Kekeliruan yang ketiga, iaitu apa kaitan Wahabi dengan Salafi. Kita kadang confuse, ini benda yang sama ke berbeza? Saya tidak namakan salah faham, saya namakan kekeliruan. Sebab daripada satu sudut tak betul, seolah-olahnya salah faham. Daripada satu sudut yang lain ada betulnya juga apabila dikatakan Wahabi itu Salafi. Ada sudut tak betul, ada sudutnya betul. Jadi saya namakan kekeliruan sahaja. Kerana apa kita penting memahami istilah Salafi? Kerana golongan yang dilabelkan Wahabi ini biasanya mereka lebih suka melabelkan diri mereka sendiri Salafi, dan mereka biasanya kurang gemar kalau dilabelkan Wahabi. Misalnya lah, ada kalau satu kawan kita tu sikit-sikit, kau orang buat ni benda bid'ah, sesat, Nabi tak buat, ini apa ni, syirik, kau Wahabi ya? Kita tanya, jangan mudah-mudah label orang Wahabi, boleh tak? Oh Masya Allah, syirik bid'ah tu bukan label ya. Dia mengatakan kita ahli bid'ah, kita orang musyrikun, dia tenang, cool saja. Kita tanya sikit je, kau ni Wahabi ke? Terus dia jadi Incredible Hulk, hijau habis, koyak baju-baju ya. Marah betul dilabelkan Wahabi, padahal tak ada apa yang pelik pun dengan istilah Wahabi. Nanti kita akan terangkan. Tapi nak tengok apa makna Salafi. Salafi ini dinisbahkan kepada salaf. Asal perkataannya adalah salaf ditambah huruf ya di belakang ya. Dan ya ini disebut sebagai ya nisbah, yang berfungsi menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Misalnya ada orang tulis nama dia, di belakang ditulis Al-Kelantani. Maknanya apa? Menisbahkan kepada tempat, dia ni asal orang Kelantan atau duduk lama di Kelantan. Kalau Perak nak sebut apa? Baik. Kemudian sesuatu yang dinisbahkan mungkin juga kepada keturunan ya. Mungkin juga kepada pegangan atau juga ikutan. Tetapi yang relevan dengan istilah Salafi ini adalah menisbahkan pegangan dan ikutan. Bila kita sebut Salafi bermakna pengikut salaf. Makna Salafi adalah pengikut salaf. Habis salaf apa dia? Salaf secara bahasa adalah dahulu, berbeza dengan khalaf. Khalaf ni belakang, kemudian. Salaf yang dahulu. Tetapi secara istilah dan secara umumnya merujuk kepada 3 generasi pertama umat Islam. Maka Salafi pada hakikatnya adalah mereka yang mengikut manhaj, jalan, cara dan pegangan para sahabat Nabi SAW. Itu generasi pertama. Tabi'in generasi yang kedua, dan tabi'in ini generasi yang ketiga. Kalau kita mengikut kepada 3 generasi ini, maka pada hakikatnya kita adalah salaf. Kita adalah Salafi. Ini berdasarkan testimoni daripada Rasulullah SAW tentang kelebihan, kehebatan, kebaikan 3 kurun pertama ini. Khairul quruni qurni, sebaik-baik kurun itu adalah kurun saya. Summal lazina yalunahum, kemudian yang selepas daripada itu. Summal lazina yalunahum, kemudian yang selepas daripada itu. Dan kemudian daripada 3 generasi ini berlakulah perkara-perkara yang tidak elok daripada kacamata syarak. Bermakna 3 generasi ini secara umum, bukan kata langsung tidak ada perkara yang tak elok, tapi secara umumnya ramai yang elok-elok, yang bagus-bagus dalam 3 generasi yang pertama. Maka kalau kita faham yang itu, maka kita katakan orang yang mengikut kepada pegangan imam-imam mazhab yang 4 yang masyhur, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka orang-orang ini adalah Salafi.
Mana kalau kita ni ikut kepada salah satu daripada 4 mazhab, pada hakikatnya kita salafi. Kenapa? Kerana setiap daripada imam-imam mazhab yang 4 adalah daripada golongan salaf. Kalau Imam Abu Hanifah tabi'in, pernah berjumpa mengaji dengan sahabat Nabi. Kalau imam yang lagi 3, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, itu dah tabi'in. Tak sempat mengaji dengan sahabat, tapi sempat mengaji dengan anak murid kepada sahabat Nabi. Jadi kalau kita ini ikut, kita salafi. Cuma kita tidak menggunakan istilah salafi itu. Kita menisbahkan kepada nama-nama ataupun lakab imam-imam itu. Sebagai contoh, yang ikut kepada manhaj Imam Abu Hanifah dinisbahkan kepada gelaran beliau. Gelaran beliau Abu Hanifah, maka pengikut disebut Hanafi. Yang mengikut Imam Malik rahimahullah ta'ala dinisbahkan kepada nama beliau menjadi Maliki. Yang mengikut kepada manhaj Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i dinisbahkan kepada gelaran keturunan beliau menjadi Syafi'i. Dan yang mengikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal dinisbahkan kepada nama ayah beliau menjadi Hambali rahmatullah alaihim ajma'in. Jadi kita itu daripada dahulu tidak menggunakan istilah salafi, walaupun dari segi realitinya kita itu adalah salafi kerana mengikut kepada manhaj salaf. Dari segi praktikal, golongan yang menggunakan gelaran salafi ini sebaliknya adalah mereka yang mengikut manhaj Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang hidup sekitar 1115 Hijriyah sehingga 1206 Hijriyah, kurun ke-18 Masihi, yang kelihatannya menjadikan Imam Ibn Taymiyah sebagai rujukan tertinggi mereka. Kalau kita lihat yang ikut kepada manhaj Syadul Wahhab ini, mereka sangat kagum dengan Al-Imam Ibn Taymiyah. Hampir-hampir saja seolah-olah kita katakan fatwa beliau itu rujukan mutlak, dan ada kalanya seolah-olah lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah cara mereka melayan fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah. Cuma mereka tidak menggunakan gelaran ini, iaitu Taimiyin. Sepatutnya ikut Imam Ibn Taymiyah Taimiyin. Dan yang menariknya, kedua-dua tokoh yang menjadi ikutan ini, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Al-Imam Ibn Taymiyah, kedua-duanya bukan salaf. Ikutlah kategori mana pun ya. Bila ditakrifkan salaf, ada yang mentakrifkan salaf ini sahabat Nabi. Yang kedua, sahabat dan tabi'in adalah salaf. Yang paling masyhur, sahabat, tabi'in dan tabi'in adalah salaf. Ada juga satu pandangan kata dia 500 tahun pertama selepas Nabi SAW itu masih lagi salaf. Lepas 500 tahun barulah khalaf. Ikutlah mana-mana kayu ukur salaf pun, kedua-dua tokoh ini terkeluar daripada generasi salaf, maka mengikut kepada fatwa mereka yang bercanggah dengan pegangan salaf dan mendakwanya sebagai salafi adalah satu pendustaan atau kekeliruan. Bila salaf berfatwa begini, mereka tinggalkan fatwa salaf, mereka pegang dengan fatwa Syekh Abdul Wahhab atau Imam Ibn Taymiyah dan masih mendakwa salafi, itu tidak tepat. Yang lebih tepat itu adalah salah pi. Pasal salah pikuk ni hampa pikuk lain. Tu kita tak maulah salah pi, kita mau betul pi. Salah pi tak mau. Salafi tak apa. Baik. Maka secara praktikal, itu saya katakan daripada satu sudut tak tepat. Wahabi itu salafi tak tepat. Mereka bukan salafi sebab mereka tidak benar-benar mengikut kepada salaf. Tapi daripada sudut praktikal, bila kita gunakan istilah salafi, penulis-penulis menggunakan istilah salafi, polis menggunakan istilah salafi jihadi, ya, dari segi praktikal memang merujuk kepada golongan Wahabi. Dari segi praktikal, walaupun dari segi kita kata istilah orang-orang akademik ni, epistemologi, apa dia nak sebut pun susah, nak faham lagi tak faham, ya, itu tak tepat. Tapi kalau dari segi praktikal, memang orang-orang inilah yang dimaksudkan apabila istilah salafi digunakan. Baik, sekarang kembali, siapakah Wahabi? Seperti istilah salafi, Wahabi juga mengandungi ya nisbah. Asalnya Wahhab saja, tak ada ya di hujung tu, tak ada, ditambah kemudian.
Bila ditambah maka bermakna membawa pada pengikut Wahhab. Itu secara literal dia. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah Wahabi adalah orang yang mengikut manhaj, pegangan dan fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ayah beliau Syekh Abdul Wahhab berbeza manhaj dengan anak beliau Muhammad. Jadi nama pengasas Wahabi bukan Wahhab tetapi Muhammad. Ayah dia bernama Abdul Wahhab, tetapi biasa juga dinisbahkan pengikut seseorang itu kepada nama ayah. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pengikut beliau tidak dikatakan Ahmadi. Sebab tu Ahmadi lah ikut Imam Ahmad. Tidak, tetapi disebabkan nama bapa beliau Hanbal, iaitu jadilah Hanbali. Jadi ada setengah orang dia kata saya bukan Wahabi. Kenapa? Saya tak pernah mengaji dengan Syekh Abdul Wahhab. Oh, kalau gitu Syafi'i pun tak ada seorang dah zaman ni. Siapa yang pernah mengaji dengan Imam Syafi'i? Ya, ini usaha-usaha nak kona, ya, nak kona baring. Dia bukan mesti mengaji dengan Syekh Abdul Wahhab baru jadi Wahabi. Oh, saya tak pernah baca buku Syekh Abdul Wahhab, pun tidak semestinya dengan itu tidak Wahabi. Kita pun tak pernah biasa baca buku Imam Syafi'i. Tak ada orang sini yang dah khatam kitab Al-Um, yang dah khatam kitab Ar-Risalah, itu kitab Imam Syafi'i. Tak ada. Tapi kita masih digelar Syafi'i kerana dari segi praktikalnya kita masih mengikat diri kita dengan manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagaimana yang disampaikan, yang dikembangkan oleh murid-murid beliau. Makanya orang itu masih Wahabi walaupun dia tak pernah mengaji dengan Syekh Abdul Wahhab, dan Syekh Abdul Wahhab telah meninggal dunia, dan dia tak pernah membaca buku Syekh Abdul Wahhab, tetapi selagi mana dia mengikut kepada manhaj ulama-ulama yang ikut kepada Syekh Abdul Wahhab, maka dari segi istilahnya dia adalah Wahabi. Ya, tapi tidak perlu sensitif pun. Wahabi ni maknanya pengikut Syekh Abdul Wahhab. Kita Syafi'i tidak pernah marah kalau kita ikut manhaj Imam Syafi'i. Kawan-kawan kita Pakistan, Bangladesh, kalau kita tanya dia awak Hanafi, dia tak marah sebab memang dia ikut manhaj Imam Abu Hanifah. Tapi mereka agak pelik, ikut manhaj Syekh Abdul Wahhab, tapi kalau dikatakan Wahabi tak mahu mengaku. Ini kepelikan mereka, mungkin ada sesuatu keburukan yang disorokkan. Ini kekeliruan yang keempat. Ada orang mengatakan kami memang menolak Wahabi kerana Wahabi ini khawarij dan takfiri, suka mengkafirkan umat Islam, dal mudil. Wahabi ini sesat lagi menyesatkan. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kamu bukankah macam Wahabi juga pegangan kamu? Macam mana boleh jadi macam tu? Tengok gaya pegangannya Wahabi, tapi dia sendiri mengatakan dia menolak Wahabi, dan dia mengatakan Wahabi ini sesat lagi menyesatkan. Yang dia maksudkan Wahabi yang awal. Hati-hati. Dia kata kami memang tak terima Wahabi, Ustaz. Sebab yang dimaksudkan Wahabi yang dia tidak terima itu yang diasaskan oleh Abdul Wahhab bin Rustum, bukan yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kata dia, yang betul dia Wahabi itu adalah pengikut Abdul Wahhab bin Rustum. Mereka itu memang khawarij, mereka mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa. Tengok ya, salah satu ciri-ciri khawarij adalah mudah mengkafirkan. Di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau orang tu minum arak setiap hari pun, berzina seminggu sekali pun, berjudi pagi petang sekalipun, selagi mana dia mengakui perbuatan itu haram, dia tidak menghalalkan dia masih lagi Muslim tetapi fasik, orang Islam yang berdosa, tidak sampai kafir. Tapi kalau di sisi Khawarij, orang ini sudah kafir, sebab dia memahami sesetengah hadis itu secara zahir semata-mata. Sedangkan kata dia, yang kamu gelar Wahabi sekarang ni, yang ikut manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka bukan Khawarij. Mereka tidak mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa. Jadi tak betul kalau kamu tolak Wahabi yang sekarang ni. Wahabi dulu memang patut ditolak. Yang kedua, Wahabi dahulu memberontak terhadap pemerintah umat Islam, itu memang Khawarij. Melawan pemerintah Islam, Khawarij. Tetapi Wahabi yang sekarang ini, mereka tidak memberontak. Mereka menyeru taat kepada pemerintah. Mereka melarang umat Islam daripada memberontak melawan pemerintah. Yang ketiga, kata mereka, yang Wahabi betul-betulnya yang dahulu, sebab pengasasnya memang bernama Abdul Wahhab. Yang kamu gelar-gelar Wahabi sekarang ini tak sepatutnya Wahabi, sebab nama pengasasnya Muhammad, bukannya Abdul Wahhab ataupun Wahhab. Ini semua namanya kona leper.
Kau nak lepeh. Lutut cecah ni jalan raya keluar api punya kona. Ya. Sebab apa? Yang pertama, ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah 4 mazhab semuanya mengkelaskan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai khawarij. Nanti kita akan tunjukkan petikan daripada kitab-kitab ulama mazhab yang 4 semua mengklasifikasikan manhaj Syekh Abdul Wahab ini sebagai manhaj khawarij. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka lebih teruk daripada khawarij yang dahulu. Khawarij yang dahulu mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa-dosa besar. Khawarij bangsa kepada Wahabi sekarang bahkan mengkafirkan umat Islam yang melakukan perkara-perkara yang sunat seperti tawassul, tabarruk dan juga perkara yang harus seperti istighasah, itu dihukum kafir, musyrik. Sehingga dahulu ribuan umat Islam dibunuh oleh golongan Wahabi pada peringkat awal kebangkitan mereka. Cuma kita minat nampak gaya dan penampilan mereka, sikit-sikit cakap qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, kita tak baca sejarah hitam mereka. Sedangkan semata-mata senantiasa bermain ayat Quran di mulut mereka itu belum memastikan lagi. Kerana itu pun ciri-ciri yang telah diterangkan oleh Nabi SAW, satu golongan di akhir zaman, ahdathul asnan, giginya masih baru, sufahaul ahlam, pikiran mereka itu pikiran orang yang bodoh. Antara ciri mereka apa? Yaqra'unal Quran. Mereka ni senantiasa baca Quran, tapi la yujawizu hanajirahum, tidak merangkaui kerongkongan mereka, bermakna bacaan hanya di mulut tapi tidak faham makna sebenar yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Dikatakan memberontak terhadap pemerintah umat Islam sedangkan Wahabi sekarang tidak memberontak, itu tidak betul. Dari segi fakta, ketika Khilafah Utsmaniyah memang golongan Wahabi ini dengan kerjasama daripada Saud pada masa itu menimbulkan kacau bilau di dalam Khilafah Utsmaniyah, merampas Makkah dan Madinah dan membunuh ramai orang. Sehinggalah khalifah ketika itu terpaksa menghantar tentera daripada Mesir untuk mengambil balik tanah suci daripada tangan Wahabi. Jadi nak mengatakan mereka tidak memberontak itu membutakan mata kepada fakta sejarah. Sekarang nak berontak apalah, sudah pegang kuasa. Ceritanya ketika mereka awal dahulu sikap itu sama seperti khawarij. Yang ini yang ketiga ni paling kelakar lah. Tak ada kena-mengena pun nama Abdul Wahab ke nama Muhammad ke, sebab sebagaimana kita sebutkan, biasanya orang Arab tidak menisbahkan kepada nama seseorang kalau namanya itu Muhammad ataupun Ahmad. Biasanya begitu. Sebab itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya pengasas kepada mazhab Syafi'i, nama beliau Muhammad ibn Idris, tapi tidak dinamakan mazhab beliau Muhammadi. Pengasas kepada mazhab Hambali namanya Ahmad bin Hanbal, tetapi tidak dinamakan pengikut beliau Ahmadi. Jadi ini perkara biasa, bukan satu perkara yang pelik bahawa ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini dinisbahkan kepada nama bapa beliau, walaupun bapa beliau tidak satu manhaj dengan beliau. Apakah ciri-ciri Wahabi? Pertama, memahami dalil secara zahir semata-mata, literalis, ya. Mereka ini terlampau tekstual sehingga gagal memahami konteks. Padahal dalam memahami Quran dan hadis, ada masanya kita faham secara zahir dan ada masanya kita terpaksa memahami secara makna yang berbeza, metaphorical. Kerana bahasa Arab ni dia ada makna yang hakiki dan makna yang majazi. Contoh, belum kita pergi pada ayat Quran, kita belajar bahasa Arab simple-simple lah, ya. Misalnya orang tu bercakap ra'aitu asadan, apa makna dia? Tuan Syed, apa makna dia? Ra'aitu asadan, saya telah melihat seekor singa. Apa makna asad? Singa lah, binatang. Kita semua tahu singa. Baik. Tetapi kalau dikatakan oleh dia ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar, saya telah melihat seekor singa berkhutbah di atas mimbar, itu nak faham binatang juga? Tak boleh lah, kerana binatang singa tidak khutbah atas mimbar. Perkataan berkhutbah atas mimbar itu menjadi dalil bahawa makna yang zahir tidak dikehendaki, dia nakkan makna lain.
Mungkinlah maksud dia itu seorang khatib yang berkhutbah seperti singa, habis teks semua tercabut, terpelanting sana sini, ya, kerajaan dihentam, pembangkang dihentam macam singa, betul-betul tak ada takut apa-apa. Mungkin begitu. Sebab kalau nak dikatakan binatang sudah tidak sesuai dengan ayat seterusnya, berkhutbah di atas mimbar. Kalau ada antara kita lah, kawan dia ajak pukul 11 malam, ji, jom mengeteh di kedai mamak je. Dia cakap nanti kejap, singa belum tidur. Tu binatang juga. Kan konteks alam singa macam mana, tapi tidak akan difahami sebagai binatang kerana konteksnya itu menunjukkan sebaliknya. Baik, ciri pertama, dia sentiasa terikat dengan zahir dalil. Yang kedua, dia keliru makna tauhid dan syirik sehingga orang musyrik dikatakan bertauhid dan orang-orang yang bersyahadah, yang sembahyang, yang puasa, haji dan sebagainya dituduh sebagai musyrikun. Yang ketiga, dia keliru makna sunnah dan bid'ah. Itu insyaAllah tajuk kita besok. Yang keempat, keliru tentang mazhab dan taklid juga besok. Yang kelima, keliru tentang jihad, insyaAllah seterusnya. Kerana yang tauhid dan syirik ini pun akan memakan masa juga untuk kita terangkan, ya, sebab itu saya minta 2 sesi. Dan biasanya Wahabi tidak konsisten mengikut ijma'. Kalau ijma' ulama' itu sesuai dengan pendirian dia, maka diwar-warkan. Haza ma ajma'a alaihil ummah, haza ma ajma'a alaihil ulama. Ini satu pendirian yang umat Islam telah ijma', ini satu pendirian yang ulama' telah ijma'. Tetapi kalau ijma' tu tak sesuai dengan selera dia bakul sampahkan saja ijma' itu, dia langgar. Jadi tidak konsisten dalam bab mengikut ijma' dan lain-lain ciri-ciri. Baik, yang pertama, oleh kerana diterikat dengan zahir dalil, mereka keliru makna tauhid dan syirik. Mereka keliru dengan zahir ayat Quran dan hadis yang menyuruh kita berpegang pada Quran dan sunnah. Itu betul, ya, berpegang pada Quran dan sunnah itu betul. Tetapi sehingga peringkat mereka menyangkakan menolak akal, tak boleh guna akal. Mereka menolak dalil akli dengan alasan berpegang pada Quran dan sunnah. Ini keliru. Kenapa? Kerana Quran dan sunnah yang menyuruh kita menggunakan akal. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan kepada kamu ayat-ayat, tanda-tanda, semoga-moga kamu berfikir. Afala ta'qilun, Allah tanya, kenapa kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun, Allah tanya lagi, kenapa kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kamu telah ada tanda-tanda kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak perhatikan? Jadi mereka salah faham, seolah-olah kalau berpegang dengan Quran dan sunnah maka akal diketepikan. Ini kekeliruan. Yang kedua, mereka keliru dengan zahir, yang mana kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang betul. Ahlussunnah wal Jamaah memang berpegang bahawa kita bila meminta tolong, pada hakikatnya meminta tolong kepada Allah. Tapi mereka keliru sehingga mereka menuduh syirik kalau kita meminta tolong kepada makhluk, padahal meminta tolong kepada makhluk itu hanyalah usaha dan ikhtiar. Saya bagi contoh. Satu masa saya berceramah di Port Dickson, ketika sesi soal jawab, bangun seorang lelaki agak berusia. Dia tanya, lebih kurang soalan dia bermaksud, kenapa Ustaz kita ini mengharapkan pertolongan daripada makhluk, sedangkan dalam Fatihah kita kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan Dikau kami sembah dan hanya akan Dikau kami minta pertolongan. Kenapa harap pertolongan daripada makhluk? Jadi saya kata, sebelum saya jawab soalan Tuan Haji, izinkan saya bertanya. Apa kata kalau satu hari Tuan Haji berjalan terjatuh ke dalam perigi buta, perigi yang tidak ada air. Tuan Haji cuba keluar, tak dapat, kerana perigi itu dalam, curam dan licin. Dah 4-5 jam dah Tuan Haji terperangkap di situ. Tiba-tiba sayup-sayup di atas sana Tuan Haji terdengar suara orang, dan Tuan Haji perhatikan, ish, ini macam suara jiran saya. Tuan Haji seru tak dia minta tolong? Kita pun akan jawab benda yang sama. Dia kata, ya, saya akan seru. Jadi saya kata, itulah jawapan kepada soalan Tuan Haji. Kerana Tuan Haji ketika menyeru makhluk. Tuan Haji ketika meminta pertolongan sedang meminta pertolongan kepada makhluk. Adakah syirik? Adakah bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Jawapannya salah satu daripada dua.
Pertama, ia syirik, dan bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekiranya dilakukan dengan iktikad bahawa memang makhluk itulah yang menolong, tidak ada kena-mengena dengan Allah, ketika itu syirik. Tetapi tidak syirik dan tidak bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekiranya ketika menyuruh itu atas dasar usaha dan ikhtiar, iktikad kita bulat bahawa pertolongan sebenar adalah daripada Allah, itu biasa. Seperti kita meminta tolong kepada makanan. Mana ada orang minta tolong pada makanan? Ialah bercakap tidak, perbuatan kita meminta tolong. Bila kita lapar, kita makan. Lepas ni ada makan. Harap-harapnya lah, insya-Allah. Jadi padahal dari segi i'tiqad, wajib kita i'tiqad bukan makanan yang mengenyangkan kita. Akan menjadi i'tiqad qadariyah yang bid'ah kalau kita mengatakan memang makanan itulah yang mengenyangkan kita, itu i'tiqad yang bid'ah, malah ulama mengatakan kufur. Wajib kita i'tiqad yang mengenyangkan kita itu bukan nasi tetapi Allah. Habis tak payah makan nasi lah ustaz. Tak, usaha ikhtiar kena. Itu namanya usaha ikhtiar, tengok asbab dan musabbab. Baik. Kemudian mereka keliru tentang zahir ayat mutasyabihat. Kan ada ayat-ayat Quran yang maknanya itu seolah-olah ada persamaan antara Allah dengan makhluk, ataupun tak jelas apa makna yang dikenaki, itu mutasyabihat. Cara berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ini, ulama ahli sunnah wal jamaah salafan wa khalafan, ulama yang dahulu salaf atau ulama yang kemudian khalaf, sepakat tanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Tapi mereka keliru dan lebih mengelirukan, mereka mendakwa kononnya iktikad mereka itu iktikad salaf. Baik. Kekeliruan yang seterusnya yang berpunca daripada ini adalah mereka mengatakan tak betul kita umat Islam belajar tauhid sifat 20, tak betul. Itu adalah ilmu yang bid'ah, tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Yang kedua, kata dia ilmu ini sebenarnya daripada ilmu falsafah orang-orang Yunan, falsafah Yunani. Ini ilmu yang kufur, ini ilmu orang kafir, haram kita belajar tauhid sifat 20. Yang betul kata dia adalah kita belajar tauhid 3. Ini baru akidah salaf. Ini juga adalah satu bentuk kekeliruan, salah faham. Wahabi biasanya pegang tauhid 3. Kenapa? Kerana tauhid 3 ini diperkenalkan, dipopularkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi mereka cukup mengidolakan beliau dan mereka berperjuangkan tauhid 3. Baik. Kita ambil yang sepakat. Dia kalau kita fokus kepada perbezaan semata-mata, payah nak selesai. Kita ambil yang sepakat dahulu, yang sebenarnya kedua-dua sistem pengajian ini, tauhid sifat 20 dan tauhid 3 bid'ah. Itu kan sepakat. Kedua-dua pengajian ini tak ada zaman Nabi SAW. Tak ada Nabi SAW misalnya panggil sahabat Abu Bakar, datang sini, saya nak cerita pada kamu tentang akidah. Sifat wajib bagi Allah tu ada 20. Pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqa'. Tak ada. Maknanya sistem pengajian sifat 20 ni daripada sudut itu memang bid'ah, memang tak ada zaman Nabi. Begitu juga tauhid 3 bid'ah. Tak ada Nabi SAW panggil misalnya Umar, ni saya nak bagi tahu kepada kamu tauhid ada 3. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' was sifat. Tak ada. Maka kedua-duanya daripada sudut itu adalah bid'ah. Tinggal lagi bid'ah dari segi penjusunan semata-mata tidak menjadikan ianya bercanggah dengan syarak. Kita sekarang ramai yang belajar ilmu tajwid, walaupun dah berusia tapi nak mempermantapkan balik, belajar tajwid balik. Adakah zaman Nabi, zaman sahabat mereka belajar ini ikhfa, ini izhar, ini idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, mat arid li sukun, mat badal dan sebagainya? Tak ada. Itu ilmu bid'ah. Tapi isinya ada. Tajwidnya iaitu memperelokkan bacaan Al-Quran. Sahabat memang betul makhraj hurufnya, panjang pendeknya tepat. Maka semata-mata kaedah penyusunan tidak ada zaman Nabi, tak masalah. Zaman Nabi juga mereka tidak belajar rukun sembahyang 13 perkara, tapi isinya ada. Ilmu hadis sebagaimana yang dipelajari oleh orang sekarang pun tidak ada di zaman Nabi SAW. Mana ada di zaman sahabat mereka katakan ini hadis mutawatir, ini ahad, ini sahih, ini dhaif. Ya, ada pula di sana yang masyhur, ada yang sana yang hasan, ada yang munqati', ada yang mu'dhal, ada yang mursal. Ini semua istilah-istilah yang bid'ah yang datang kemudian, tapi tidak menjadikan ilmu hadis itu salah, kerana intipatinya adalah nak memastikan adakah sesuatu riwayat itu memang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau ada keraguan, keraguannya tahap mana.
Itu telah ada di zaman sahabat. Ada sahabat bila datang riwayat, kata dia, ada tak saksi yang boleh menyaksikan bahawa memang ada Nabi SAW buat begitu? Maknanya sikap nak melihat bilangan perawi sudah ada. Dan ada sebahagian sahabat menolak riwayat, kata dia, takkanlah saya nak tinggalkan ayat Quran semata-mata riwayat satu orang perempuan, takkan dia lupa, takkan dia tersalah faham. Maknanya sikap mengkritik perawi telah ada. Jadi walaupun istilah-istilahnya, sistemnya tidak ada, semata-mata bid'ah pada sistem tidak menjadikan sesuatu ilmu itu bercanggah dengan syarak. Kalau tidak, semua ilmu kita pun bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Yang kita bimbang kalau isinya selari atau bercanggah dengan syarak. Kita ambil misalnya sifat 20. Saya ditanya ketika saya berceramah di Kuala Terengganu. Saya orang Terengganu. Jadi bila berceramah di Kuala Terengganu tu, kata orang, lawah lah sikit, boleh cakap Terengganu. Cakap KL pun boleh, tapi macam ni lah. Orang Terengganu kata lengoh keng. Sakit orang tekau. Boleh, tapi kurang selesa. Kalau cakap bahasa ibunda kan lebih santai. Ketika saya berkuliah di sana, datang 3 soalan bertulis. Satu dalam tulisan Rumi bahasa Melayu, satu dalam tulisan Jawi bahasa Melayu, satu lagi dalam bahasa Arab. Saya terdetik dalam hati lah. Saya kata, takkan orang sama apa ni? Dia tengok ustaz aku ni ceramah sana sini, takkan pandai baca Jawi ke tak? Dia tulis dalam tulisan Jawi. Takkan dia ni berceramah bahasa Arab faham ke tak? Dia tulis dalam bahasa Arab. Saya syak sajalah, tapi rupanya memang betul. Sebab tak lama lepas tu, lepas kuliah, saya dapat WhatsApp. Dia tanya, ustaz besok kuliah di mana? Saya kata, besok saya ada program di Uniza, jemput hadir. Saya kata, ni tuan ni siapa? Saya tak simpan lagi nombor ni. Dia jawab, saya lah ustaz yang tanya 3 soalan tadi tu. Pecah kasih. Jadi, tapi alhamdulillah, dia kata dia boleh terima. Dia boleh terima jawapan yang saya berikan. Salah satu daripada soalan yang dia tanya, dia kata, tidakkah salafus soleh, generasi awal umat Islam, menolak sifat 20? Itu soalan dia. Tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Saya jawab, mustahil. Mustahil salafus soleh menolak sifat 20. Kalau dikatakan salafus soleh tidak belajar tauhid menggunakan sistem sifat 20, yang itu betul. Memang sahabat Nabi tidak guna sistem sifat 20 untuk memahami akidah, tidak. Memadai misalnya dengan qul huwallahu ahad, mereka sudah faham tauhid. Tetapi mengatakan mereka menolak sifat 20 tak betul. Kita ambillah satu persatu daripada sifat 20. Menolaknya menjadikan orang itu kafir, terkeluar daripada Islam, maka mustahil dilakukan oleh salafus soleh. Sifat 20 yang pertama, wujud. Kalau satu orang mengatakan bagi dia Tuhan tak wujud sebab tak pernah nampak Tuhan, kalau wujud tentu boleh nampak, tu apa jadi orang tu? Kafir. Takkanlah salafus soleh menolak sifat wujud. Yang kedua, qidam. Kita terjemah qidam ini sebagai sedia, tapi maknanya adalah menafikan permulaan bagi wujud Allah. Wujud Allah tidak didahului oleh tiada. Kita makhluk dulu tidak ada, kemudian baru ada. Adakah Allah demikian juga? Tidak. Kalau ada satu orang dikata macam ni, dia kata sebenarnya yang dikatakan Tuhan-Tuhan ni asalnya tak ada, tapi kita manusia ni kita ada vibration. If we produce good vibration, then it becomes God. If we produce bad vibration, it becomes syaitan. Dia buat teori macam tu. Jadi maknanya Tuhan tu asalnya tak ada. Kita kena bergetar dulu. Kita dah bergetar, tengok bergetaran tu baik, jadi Tuhan. Kalau getaran kita buruk, jadi setan. Belum bergetar kau dah setan dah. Itu itikad yang kufur. Jadi mustahil salafus soleh menolak sifat qidam. Bilang satu-satu. Bakar kalau dikata Allah binasa, kalau dikata Allah berhajat pada makhluk, kalau dikata Allah itu banyak, kalau dikata Allah itu lemah, Allah terpaksa misalnya. Ada pula orang dia tu macam mana Allah pun tak boleh nak buat apa juga. Allah pun tak boleh nak buat apa juga. Itu bahaya tu cakap macam tu. Ataupun dia kata Allah Ta'ala pun boring juga kalau kita tak ada. Mujurlah kita ada, taklah boring sangat, Allah mabuk pula. Ini semua yang menunjukkan Allah tu berhajat kepada makhluk. Tidak ada salafus soleh yang beriktikad demikian. Kalau apatah lagi kalau dia mengatakan Allah tu buta, mengatakan Allah tu tuli, mengatakan Allah tu bisu. Ini semua menolak sifat 20, natijahnya kufur. Takkanlah salafus soleh menolak. Jadi yang masalah sebenarnya bukan itu. Dan perbezaan antara sifat 20 dan tauhid 3 ini bukan metod saja. Ada orang dia buat approach seolah-olah mendamaikan.
Tak payah berbalah lah isu tauhid sifat 20 tauhid 3 ni. Dia beza method je. Nak sampai tempat yang sama. Tuan nak lalu highway boleh, nak lalu jalan biasa boleh, janji sampai tempat yang sama. Jadi nampak seolah-olah mendamaikan, akan tetapi kenyataan ini tidak benar. Yang berkata begitu mungkin dia tidak jujur, ada sesuatu yang dia nak sorokkan, atau dia tidak faham. Kalau dia tidak faham, sepatutnya jangan bercakap, kerana itu mengelirukan. Perbezaan antara sifat 20 dan juga tauhid 3 bukan sekadar metod, dia pergi sampai kepada isi. Sebab itu dia tidak boleh diperdamaikan. Pencanggahan dia pada benda-benda yang usul. Baik, dalam tauhid sifat 20 juga ada elemen tauhid 3. Ketika mana kita belajar sifat wahdaniyah, wahdaniyah itu dipecah kepada 3. Pertama wahdaniyatul zat, yang kedua wahdaniyatul sifat, yang ketiga wahdaniyatul af'al. Yang macam ni kadang-kadang orang nak balik awal ni, dia tak benda aku tak biasa dengar, tak biasa dengar, biasa-biasakan lah, bukan payah sangat. Ya, wahdaniyatul zat mengesahkan Allah pada zat. Maknanya apa? Maknanya tidak ada zat yang lain daripada Allah tapi sama seperti Allah, tu tak ada. Yang kedua maknanya zat Allah itu bukannya terdiri daripada pelbagai juzuk. Maknanya bercantum jadi Allah, tidak begitu. Itu wahdaniyatul zat. Cuma kadang istilah dia saja. Istilah misalnya menafikan zat yang lain daripada Allah itu sama seperti Allah, dikatakan menafikan kam munfasil. Menafikan zat Allah itu tercantum itu menafikan kam muttasil. Bila dengar kam ni kadang-kadang kita jadi pelik. Jadi kalau kita rasa pelik dengan istilah, lupakan istilah, ambil kefahaman dah cukup. Baik. Yang kedua wahdaniyatul sifat, mengesahkan Allah pada sifat. Apa maknanya? Pertama, menafikan ada yang lain daripada Allah tetapi bersifat seperti Allah. Ada orang tak faham yang tu. Dia tu mana pula ustaz? Allah ada sifat ilmu, kita ada sifat ilmu. Allah ada sifat sama mendengar, kita ada sifat sama mendengar. Kan sama. Dia keliru sebab dia tidak faham. Sama hanya dari segi lafaz, tapi tidak sama dari segi hakikat makna. Dalam bahasa Arab disebut ishtirakul lafzi dunal makna, berkongsi lafaz tapi tidak berkongsi makna. Contoh, ilmu Allah dengan ilmu kita tak sama. Ya, ilmu kita bermula dengan tidak ada. Tak ada ilmu, mana ada orang terus-terus pandai. Wallazi akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu daripada dalam ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa pun. Kemudian kita tahu sedikit, makin pandai. Kalau kita tengok anak kita, masya-Allah, kadang kita tak sangka dia umur 7 tahun tu macam-macam dia sudah pandai. Kemudian banyak benda yang kita tahu, tapi masih banyak yang kita tak tahu. Bahkan kadang-kadang yang kita tahu pun lupa balik. Saya pernah baca ada satu orang, dia kena penyakit amnesia. Punya teruk dia punya amnesia tu, isteri dia sendiri dia tak kenal. Kan stres isteri dia. Isteri dia sendiri dia tak kenal. Ada lagi satu penyakit tu, dia tak kenal isteri, bila nampak perempuan cantik, itu bukan amnesia. Itu mungkin namanya gatai, ya. Tak kenal pula isteri dia bila nampak perempuan cantik, ya. Tapi ada satu kisah ni hampir-hampir amnesia juga, wallah alam betul tak betul. Katanya satu orang tua ni, cucu-cucu dia cukup kagum dengan atuk dia. Kenapa? Atuk dia ni kalau dengan nenek cukup romantik. Sekejap-sekejap darling, ayang, cinta, sayang. Jadi cucu ni kagum. Sampai setua itu datuk dia masih boleh maintain romantik dengan nenek. Jadi cucu nak minta tip lah, nak minta petua. Tok Wan, ni kami nak minta petua sikit. Petua apa? Taklah kami tengok Tok Wan dengan opah bukan main romantik lagi. Betul ke? Taklah Tok Wan duk panggil opah darling, sayang, cinta. Apa petua Tok Wan? Petua apa? Aku tak ingat dah nama opah hang. Dia tak ingat nama. Jadi solution dia panggil darling dan sebagainya. Itu manusia. Ilmu dia tu selepas ada pun boleh hilang balik. Adakah ilmu Allah ada permulaan? Tidak. Allah memang tahu dari awal lagi. Dan ilmu Allah tu tidak terbatas. Allah tahu segala-galanya. Dan ilmu Allah tu tidak akan hilang. Dia kekal selama-lamanya. Begitu juga sama Allah tu tidak berhajat kepada alat, tidak ada permulaan, tidak akan kurang mendengar segala-galanya. Sama kita dulu tak ada, perlu kepada alat. Kalau rosak alat ni kita tak boleh mendengar, dan seterusnya. Kemudian menafikan dua sifat bagi Allah. Ni pun kadang orang tak faham.
Macam mana boleh menafikan dua sifat bagi Allah, Ustaz? Ya, sifat 20 pun dah 20. Tak, maksudnya dua sifat yang sama. Misalnya, adakah bagi Allah dua kudrah? Tidak. Kalau kita manusia banyak kudrah. Kudrah kita masa kecil, masa baby lain. Masa besar sedikit dah boleh merangkak. Masa besar lagi dah boleh berjalan, boleh melompat, boleh berlari. Masya Allah, tabarakallah. Bila dah makin lanjut usia, makin macam baby balik, merangkak balik. Nak bangun daripada sujud, merangkak dulu. Kenapa? Sakit lutut. Kemudian terbaring balik, ya. Pakai pampers balik pun ada. Na'udzubillah min zalik. Dan akhirnya terpaksa didukung oleh orang ke sana kemari. Kerana itu kudrah manusia, dia berubah-ubah. Adakah kudrah Allah macam itu? Tidak. Ya, iradah manusia berubah-ubah. Iradah Allah tidak demikian. Sebab itu sekarang saya perasan ada satu istilah yang mula popular, istilah bahasa Inggeris, tapi konteksnya sudah berbeza. Itu istilah U-turn. Tuan-tuan biasa dengar U-turn. Kita faham U-turn dulu kalau driving. Sekarang ni mereka gunakan istilah U-turn untuk menunjukkan orang tu ubah. Dulu dia nak buat macam lain, kemudian dia ubah U-turn. Kenapa tu? Sebab iradah manusia begitu, dia berubah-ubah. Kalau iradah orang perempuan mungkin lebih cepat berubah. Misalnya, contoh dah, muslimat mungkin boleh setuju, aktiviti yang digemari oleh orang perempuan biasanya adalah shopping. Ya, sebab itu petua ya untuk suami-suami boleh cubalah, wallahu alam mujarab atau tidak. Kalau isteri kita nampak monyok, lemah, tak berapa sihat, ambil beberapa helai kertas, ya, lembapkan, letakkan di atas dahi dia, tapi pastikan kertas itu not 50 atau not 100. Dengan pesanan bila kering air itu, yang ambillah kertas ni, insya-Allah cepat sembuh. Sebab dia boleh guna untuk shopping. Dan shopping yang paling aman suami isteri, biasanya suami jangan ikut. Sebab stamina tak sama. Kalau ikut, suami duduk di kedai minum kopi, jangan join sekali dalam kedai. Sebab isteri baru nak mula warm up, kita dah tengok jam, dah berdehem, jadi stres. Katalah kita tinggalkan isteri shopping seorang-seorang, kita duduk minum di kedai, lepas 1 jam isteri kita ajak balik. Sebab dah dapat 5 helai tudung. Dia happy dapat tudung, kita happy dapat balik. Sampai di rumah, kita tengok dia senyum, kita tanya, awak ada apa senyum-senyum? Dia kata, bang, besok kita pergi lagi kedai tu nak tak? Bukan awak dah beli 5 helai tudung tadi? Itulah saya fikir-fikir balik, macam tak matching lah bang. Tengok dalam tempoh tak sampai 1 jam, iradah dia, kehendak dia telah berubah. Adakah kehendak Allah juga begitu berubah-berubah? Tidak. Itu maknanya wahdanatul sifat. Dan yang ketiga, wahdanatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan, iaitu tidak ada yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mentadbir alam semesta, yang memberi rezeki, yang menyembuhkan. Itu semua pada hakikatnya Allah belaka. Wahdanatul af'al ini ada persamaan dengan tauhid rububiyah dalam tauhid 3. Makanya tauhid 3 ni bukan semua tak betul, ada part betul, ada part yang tak betul. Yang mana saya ingat besok lah kot kita cerita, Bulan subuh mana boleh sampai pukul 8, kan tak baik juga macam tu, orang pun dah gelisah bila ustaz ni nak berhenti. Jadi saya rasa meraihkan faktor kefahaman, tak apa, kita stop dulu di sini. Besok kita sambung balik, kita akan terangkan apa yang betul dalam tauhid 3 yang tu kita kena terima, dan apa yang salah dalam tauhid 3 yang tu kita wajib tolak. Wallahu alam. Nak buka pada soalan atau tutup terus? Tutup terus. Soalan. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.